Okey, bersambung bahagian ketiga bab 6. Okey, kita membincangkan cabaran seterusnya untuk kerajaan Malaysia. Okey, cabarannya adalah isu pembangunan dan ekonomi. Jadi di sini muka surat ini, okey, 6.4 ni menceritakan bahawa sejurus penumbuhan Malaysia itu berlaku. Jadi kerajaan telah merancang terus mengadakan rancangan ekonomi, ya, rancangan untuk membangunkan ekonomi yang dipanggil, ya, rancangan Malaysia pertama pada tahun 1966. Jadi 1966 tu, rancangan 5 tahun tu akan berjalan sepanjang 5 tahun sehingga 1970. Itu yang gambar tu, ya, gambar tu. Jadi rancangan tersebut dipanggil rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia, yang dijalankan pada tahun 1966. Jadi apakah rancangan tu, ya? Kita tengok apa rancangan tu. Jadi kalau tengok di sini muka surat 127, dalam usaha menangani isu pembangunan dan ekonomi negara, kerajaan memperkenalkan rancangan Malaysia pertama. Antara isu yang dihadapi termasuklah kedudukan sosioekonomi, okay, penduduk yang berpendapatan rendah serta taraf pendidikan yang masih rendah. Okey, jadi untuk membaikkan sosioekonomi dan pendidikan rakyat. Jadi isu yang dibawa adalah isu pembangunan ekonomi. Okey, di sini kita tengok apakah isunya. Yang pertama adalah, okey, isu pertama, kerajaan Malaysia terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah. Kejatuhan harga bahan mentah. Okay. Ketiga, penduduk yang terlibat dalam bidang pertanian masih ketinggalan, terutama penggunaan teknologi dan peralatan. Petani masih merupakan golongan berpendapatan rendah dan pertanian komersial lain masih kurang diusahakan oleh petani. Ini isunya. Jadi isu yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi cara untuk menangani isu tersebut, ini yang diambil adalah ini usaha mengatasi. Pertama adalah dengan mempelbagaikan kegiatan ekonomi, pertanian dan industri pemprosesan. Jadi kalau kita ingat balik sebelum Malaysia maju macam sekarang, okay, ekonomi utama Malaysia adalah kalau tengok di situ bergantung pada biji timah dan getah. Itu je, telur getah. Jadi selepas pada tu kerajaan mula memperbaharui bahan-bahan ekonomi, contohnya kelapa sawit, koko, apa lagi, ya, yang boleh mendatangkan hasil kepada negara. Okey. Mencari pasaran baharu bagi getah dan biji timah. Jika sebelum ni dijual pada sekian negara, jadi Malaysia mula menjual getah dan biji timahnya ke negara yang lain. Okay, mempelbagaikan bidang pertanian, terutamanya kelapa sawit dan koko. Jadi buat tanaman baru, iaitu kelapa sawit dan koko. Mempelbagai pengeluaran komoditi negara. Okey, komoditi maksudnya bahan asas. Okay, kalau sebelum ni negara mengeluarkan kelapa sawit, getah dan biji timah je. Jadi negara kita mula menghasilkan komoditi baru, contohnya beras, ya, ladang padi tu yang banyak-banyak dekat Kedah tu, itu adalah komoditi negara. Okey, seterusnya isu kedua, taraf hidup berbeza. Okey, isu ini menceritakan bahawa terdapatnya beza yang ketara antara orang yang hidup di bandar dengan orang yang hidup di perkampungan. Jurang kaya dan miskinnya terlalu besar. Okey, yang hidup di bandar kaya, tapi yang hidup di kampung tak dapat nak merasa pun rasa kaya. Itu isunya. Jadi usaha mengatasi adalah melancarkan program pembangunan negara berdasarkan satu rancangan sepadu, menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan baru, mempercepat integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia, mendapatkan bantuan Bank Dunia. Okey, ini adalah usahanya. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan baru. Ini, okay, negara membuka kawasan-kawasan baru untuk jadikan kilang di kawasan-kawasan yang belum dibandarkan, contohnya di kawasan kampung. Itulah, Jadi
orang yang di situ akan mendapat kerja untuk membaik pulih gaya hidup dia sendiri. Okay. Isu ketiga iaitu isu peluang pekerjaan terhad, kadar pengangguran meningkat. Jadi usaha untuk mengatasinya adalah menubuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal. Kedua, meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Okey, itu je. Dan isu yang terakhir adalah masalah kesihatan dan sosial, keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan terhad untuk memperoleh kesihatan terbaik, kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu yang mengandung. Keempat, kadar kelahiran tidak normal dan kematian yang tinggi. Jadi ini adalah isu kesihatan rakyat, terutamanya wanita yang mengandung. Jadi usaha untuk mengatasinya adalah kerajaan cuba membuat kempen mengurangkan kadar kelahiran, bukanlah benda yang buruk. Kalaulah satu keluarga tu susah, terlampau banyak kelahiran tapi pendapatannya kurang, jadi susah. Jadi perlulah kurangkan kadar kelahirannya. Okay, kedua, memperkenalkan program perancang keluarga. Itulah yang kata dia, perancangan keluarga tu, Ketiga, menambah baik perkhidmatan kesihatan di luar bandar. Sekarang kita tengok di kampung-kampung, klinik dah okey. Tak sebesar hospital tapi kliniknya dah ada kemudahan yang canggih. Okey. Jadi itulah isu yang dibawa dalam rancangan pembangunan Malaysia 5 tahun. Okey, dan mau diceritakan tentang cabaran yang terakhir, itu tragedi hubungan antara kaum. Okey, di sini menceritakan tentang tragedi 13 Mei 1969. Okey, berlakunya pergaduhan antara kaum Melayu dengan kaum Cina. Okey. Jadi macam manakah berlakunya? Okey, peristiwa rusuhan antara kaum berlaku pada 13 Mei 69, bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ketiga. Okey, keputusan pilihan raya menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong parti politik yang memprovokasi keadaan. Jadi ia disebabkan oleh penyokong parti politik yang provok. Jadi situasi ini mencetuskan rusuhan. Jadi kita tengok sini, rusuhan kaum. Okay, terdapat beberapa faktor menyebabkan berlakunya rusuhan kaum. Okey, apakah sebab berlakunya rusuhan tu? Okey, satu, kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Okey, apa yang tidak seimbangnya? Ekonomi orang Cina dengan ekonomi orang Melayu pada masa tu tak seimbang. Yang kayanya hanya Cina, tapi Melayu masih hidup susah. Kedua, keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga merupakan sebab utama tercetusnya peristiwa ini. Okey. Terdapat parti politik mengeksploitasi isu menyentuh sensitiviti suatu kaum semasa berkempen. Okey, kemudian ada pula dicucuk oleh PKM, Parti Komunis Malaya. Jadi mengambil kesempatan masa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Keempat, parti bertanding telah berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan. Dan last sekali, perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Jadi bila dia menang tu, dia pergi provok pula dengan kaum-kaum lain-lain. Itu yang bergaduh tu. Jadi apakah tindakan kerajaan Malaysia untuk menangani 13 Mei ni? Kalau tengok di situ, kita tengok pertama ialah dengan melakukan darurat, maksudnya menjalankan darurat. Okey, darurat di sini apakah yang dijalankan? Darurat, Agung mengisytiharkan darurat pada 16 Mei, 3 hari selepas tu. Okey, jadi bila darurat, perlembagaan digantung manakala parlimen ditangguh. Jadi parlimen tidak berjalan. Mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat. Okey, pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung, suruh rakyat berkurung. Keempat, penubuhan jawatan kuasa bertugas menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Okey, kelima, semua berita daripada pihak media ditapis bagi memastikan kesahihannya. Jadi berita ditapis supaya tidak berlakunya penyebaran berita yang salah.
kerajaan juga memastikan bekalan makanan diperoleh penduduk terutama di pusat perlindungan. Seterusnya, mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan Stadium Merdeka dan Tiong Nam Settlement. Okay, dua tempat ni. Last sekali, pihak berkuasa memagar kawasan kampung baru dan menjadikannya kawasan perintah berkurung yang besar. Sementara itu, tentera memberikan perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kem tentera. Okay, itulah darurat yang dijalankan. Seterusnya, selepas berlakunya darurat, okay, terdapat satu gerakan yang dipanggil Mageran, iaitu Majlis Gerakan Negara. Jadi Majlis Gerakan Negara ni ditubuh oleh Yang di-Pertuan Agong, okay, dan dipengerusi oleh Tun Abdul Razak Husin. Di Mageran ni diberi kuasa memerintah semasa darurat dari 16 Mei hingga 23 Februari. Lama juga tu, dekat. Lama juga tu. Maksudnya dia memberi kuasa pemerintahan terhadap tentera. Maknanya memberi kuasa memerintah negara ni pada tentera. Okey. Dan bertanggungjawab mengawal ketenteraman negara. Dua fokus utama perlu selesai Mageran adalah masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Jadi dekat sini kita tengok tugas Mageran ni mengembalikan keamanan dan undang-undang. Kedua, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara. Ketiga, mengembalikan keharmonian kepercayaan antara kaum dalam negara. Keempat, menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang. Jadi di sini penting, yang keempat ni penting sebab kalau ada berita yang masih cuba memprovok keamanan negara, jadi sia-sialah darurat dijalankan, Dan seterusnya, menguatkuasakan Akta Hasutan 1948. Jadi kisah Akta Hasutan ni dilakukan pada 1948 untuk sebelum ni dicipta oleh British. British untuk menghalang ideologi komunis. Jadi sesiapa yang menyebarkan ideologi komunis pada tahun ini akan dihukum bawah Akta Hasutan. Jadi kemudian pada tahun 69 ni pula berlakunya perkara ni. Jadi Akta Hasutan digunakan semula supaya tak ada orang yang cuba menghasut dan memprovok lagi. Negara dah aman, tiba-tiba huru-hara disebabkan provokasi. Jadi Akta Hasutan digunakan semula. Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Inilah di Mageran ni. Seterusnya dan last sekali adalah peranan raja. Dalam hal ni menceritakan bagaimana semasa berlakunya kerusuhan kaum, Sultan Perak, Sultan Idris Iskandar Shah II menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Sultan menasihati rakyat supaya jaga negara, jangan bergaduh. Dan di negeri lain pula, raja turut meminta rakyat agar bertenang dan mematuhi undang-undang. Itu sahaja dalam bab ini. Jadi di sini kita tahu bahawa pada tahun 69, 13 Mei 69 berlakunya rusuhan kaum disebabkan provokasi, sebab provokasi yang melibatkan perkara berkaitan dengan perkauman dan agama. Jadi disebabkan itulah konteks ni, perkauman dan keagamaan ni amat dititik beratkan dalam undang-undang kita. Sebab itulah adanya Akta Hasutan. Undang-undang ni ditubuh supaya tidak berlakunya ni rusuhan kaum ni. Itu saja untuk bab 6. Sekian, terima kasih. Semoga fahamlah apa yang saya terangkan dalam bab 6 ni. Itu saja.